Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada hari ini bagi meneruskan kuliah tafsir mingguan kita. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tafsir daripada Al-Quran surah Yasin ayat 11 hingga 12. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan terhadap orang yang mahu mengikutinya dan orang yang takut terhadap Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak mampu untuk melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat segala amal yang telah mereka kerjakan dan segala sesuatu yang telah mereka lakukan telah dicatat di dalam kitab yang jelas, iaitu di Lauh Mahfuz. Secara ringkasnya, surah ini merupakan surah yang ke-36 dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 83 ayat dan juga surah ini merupakan surah Makkiyah. Asbabun nuzul surah Yasin ini adalah kerana pada waktu itu kaum Quraisy ini tidak percaya terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Malah mereka mempersoalkan kebenaran kenabiannya. Antara kalimat surah Yasin ini juga telah disebut di dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'ana Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marat." Yang bermaksud setiap sesuatu itu mempunyai hati dan hati Al-Quran merupakan surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, pahalanya ibarat membaca 10 kali Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra." Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan terhadap orang yang mahu mengikuti peringatan. Di sini Allah telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahawa peringatan yang dibawanya itu hanya akan diikuti oleh orang yang beriman dan orang yang redha dan taat untuk mengikuti Al-Quran serta mengamalkannya. Khasyiyar rahmana bil ghaib, dan mereka yang takut terhadap Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak mampu untuk melihatnya. Mereka merupakan orang-orang yang beriman yang juga takut terhadap Tuhan dan mereka walaupun mereka tidak mampu untuk melihat secara zahir. Al-ghaib yang bermakna ghaib telah disebutkan oleh Qurtubi dengan khasyah, yakni ghaib bermakna sesuatu yang tidak mampu untuk dilihat dari sudut pandangan manusia seperti azab api neraka. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Apabila seseorang mukmin itu telah melengkapi kriteria yang telah disebutkan tadi, maka dia akan memperoleh keampunan ke atas dosanya dan akan diberikan ganjaran pahala yang banyak, luas dan indah, berkesinambungan dengan apa yang Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Yang bermakna sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap sesuatu perkara yang mereka tidak mampu melihat, maka mereka akan diberikan keampunan dan pahala yang besar. Ada firman Allah di dalam ayat seterusnya, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ibnu Katsir memahami kalimat "Inna nahnu nuhyil mauta" ini dengan dua makna, yakni dibangunkan pada hari kiamat dan isyarat bahawa Allah mampu untuk menghidupkan atau mematikan hati seseorang walaupun hati seseorang itu telah sesat untuk menuju ke hidayahnya, sekalipun orang tersebut kafir. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat segala amal yang telah mereka kerjakan. Di sini Allah telah berkata bahawa Dia telah mencatat setiap amal yang telah manusia kerjakan di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Makna bekas-bekas di sini ialah mereka segala amal yang telah dicatat itu sama ada baik ataupun buruk telah dicatatkan oleh Allah dan akan diberi balasan yang setimpal. Jika baik amalnya, maka baiklah balasannya, dan jika buruk amalnya, maka buruklah balasannya. Dan jika amal yang tersebut yang telah dicatatkan itu turut memberi kesan terhadap orang lain sama ada baik ataupun buruk, turut akan diberi balasannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu telah kami catatkan dengan jelas di dalam kitab, iaitu di Lauh Mahfuz. Dan segala yang telah Allah catatkan tadi, segala amal baik ataupun buruk, telah dicatatkan secara jelas dan terperinci di dalam kitab, iaitu di Lauh Mahfuz. Hadirin rahmati Allah sekalian, daripada kupasan surah Yasin ayat 11 hingga 12 tadi, terdapat banyak ibrah dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Antaranya, kita hendaklah berpendirian dan berpegang dengan Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan satu-satunya perkara yang ditinggalkan Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman dan ikutan di dalam hidup kita, agar kita tidak ditelan arus pemodenan yang menyesatkan, seperti yang telah disebut di dalam hadis Imam Malik, iaitu, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, dan sekiranya kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat. Yang pertama, kitab Allah, yakni Al-Quran, dan yang kedua sunnahnya, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengajaran seterusnya ialah kita haruslah mempercayai bahawa Allah berhak untuk menghidupkan atau mematikan seseorang makhluk itu. Dan seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, beringatlah bahawa pemutus kelezatan itu, iaitu kematian, apabila ia diingat di dalam keadaan banyak maksiat, maka ia mampu untuk mengurangkan kemaksiatan tersebut. Dan jika ia diingat dalam keadaan kurang ibadah, maka ia mampu untuk meningkatkan ibadah tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.